Bismillah, insyaAllah kita dapat masuk. InsyaAllah kita akan mulakan. Hisham, Cikgu Rosna, Masya Allah, dapat masuk semua. Alif, Faiz, Masya Allah, Abu Humaira, Masya Allah. InsyaAllah kita mulakan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو أمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kekurniaannya. Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan petunjuk. Taufik itu maksudnya kesungguhan. Allah Ta'ala telah memberi kita kesungguhan kerana kesungguhan yang ada dalam diri kita. Masya Allah. Semoga Allah SWT kekalkan taufik untuk diri kita. Tanpa taufik Allah SWT kita tidak dapat melakukan sesuatu. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 143 pada bahagian puasa. Pendek saja, puasa dalam beberapa baris saja. Sebab kitab puasa ni ada di jilid keempat dan jilid kelima. Sebahagian di akhir jilid keempat dan sebahagian puasa qada dimulakan jilid kelima. InsyaAllah. Ini cuma definisi puasa sedikit saja. Ya, berpuasa pada bulan Ramadan. Di antara rukun Islam yang kelima ialah pertanyaan Jibril akhbirni anil Islam, iaitu rukun Islam yang keempat ialah berpuasa. Puasa pada bulan Ramadan. Di sini tidak disebut puasa pada Ramadan. Tidak disebut perkataan bulan dalam hadis tadi. Ini bermakna memadai penyebutan Ramadan sahaja dan menunjukkan makna bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang mana difardukan ke atas kita untuk berpuasa. Kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa ini akan menghasilkan takwa. Dengan puasa yang dikerjakan sebagaimana syarat yang telah disyaratkan oleh Allah SWT, maka dia akan mendatangkan takwa. Dan menunjukkan permulaan puasa disyariatkan pada 2 Zulhijjah dan musim panas. Tahun 2 Hijrah tahun itulah tahun yang mana tahun berpuasa dan tahun itulah juga berlakunya peperangan Badar. Tahun tu juga tahun puasa, tahun itulah juga tahun berlakunya peperangan Badar. Nanti kita akan ceritakan peperangan Badar itu pada 17 Ramadan. Nanti 17 Ramadan tu, insyaAllah pada 17 Ramadan kita akan menceritakan sedikit suasana macam mana peperangan Badar berlaku. InsyaAllah, sebab pada 17 Ramadan itulah berlakunya peperangan yang begitu getir terhadap orang Islam. Pemenangan menentukan kemenangan Islam ataupun tidak. Masya Allah di situ. Dan disyariatkan, dan pada tahun tu, tahun yang mana disyariatkan puasa, tahun 2 Hijrah bersamaan 600 berapa Masihi itu, iaitu tahun tu bermula musim panas. Kan dalam dunia ni dia ada musim. Dia ada musim. Bagi kita di Malaysia, kita khatul istiwa. Garisan kita garisan khatul istiwa. Jadi perbezaan musim tadi, perbezaan waktu tu tidak ketara. Di awal waktu hingga di akhir waktu lebih kurang beza dia setengah jam saja. Misalnya bila waktu subuh terawal dengan waktu subuh terakhir.
Lebih kurang setengah jam juga. Begitulah Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Tapi bagi kita yang mana, bagi mereka-mereka yang berada di negara 4 musim, maka perbezaan ini amat ketara. Perbezaan puasa ini amat ketara dan begitu mujahadah di dalam berpuasa. Jadi mula-mula disyariatkan puasa itu ialah pada musim panas dan puasa itu pada bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah, dia tidak bulan Samsiah, dia tidak Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, tidak. Dia mengikut Muharram, Safar. Dia akan berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi kan setahun di dalam Qamariyah ada 355 hari dan setahun di dalam Samsiah ada 365 dan yang tahun keempat tu ada 366. Jadi bermakna setiap 30 tahun sekali, 1 tahun Qamariyah akan berkurangan. Jadi puasanya akan berubah-ubah bulan. Puasanya akan berubah-ubah bulan. Kita sembahyang mengikut waktu matahari. Maknanya kita tengok di atas bayangan matahari semua sekali. Puasa, kita berpuasa mengikut bulan. Jadi sebab itu tahun ni kita berpuasa 24 bulan 4. 24 bulan 4. Tahun depan kita akan puasa akhir bulan 3. Dia beza 10 hari pula. Jadi maknanya puasa itu akan berubah. Jadi setahun tu dia akan kena pada musim panas, ada pula pada musim sejuk akan kena pada musim sejuk dan musim panas. Jadi puasa yang mula-mula disyariatkan, dia dikenakan pada musim panas. Itu mujahadah. Puasa panjang bagi negara yang 4 musim, orang-orang yang belajar di negara 4 musim, yang dia tahulah, bila puasa musim panas tu panjangnya tengah hari, malam tu pendek aja. Malam pendek, puasa tengah hari panjang. Kalau musim sejuk, tengah hari pendek aja, malam panjang. Jadi kalau sekarang orang di hemisfer utara, dia nak masuk musim panas dah. Dia dah kurang. Dulu dah musim panas, bulan 6 puasa, panas, jam dah lama. Kami pergi pada tahun 2015 ke Portugal, jemaah Portugal, Masturat, pergi ke Portugal, pergi France, pergi Portugal dan France. Bukan Portugal, kita pergi di Spain. Kita pergi Spain dan kita pergi France. Jadi kita kena puasa pada musim panas. Masya Allah, puasanya 20 jam. 20 jam. Pukul 10 malam buka puasa dan pukul 3 pagi bersahur. Dalam 19-20 jam lah. 20 jam masa tu, dekat hampir 20 jam. Pukul 3 pagi dan pukul 3 petang, pukul 3 dan kita berbuka pukul 10 malam. Pukul 10 malam hingga pukul 3 dalam 5 jam, 20 jam hingga 19 jam. Jadi puasa tu panjang. Itu mujahadah dia. Kerana Allah ingin menguji umat Islam dalam menunaikan perintah berpuasa. Perintah berpuasa ni sebab Allah nak uji tu musim panas tu. Kalau musim sejuk seronok. Kita duduk belajar Pakistan dulu, dia ada musim panas juga, musim sejuk seronok. Masya Allah, subuh pukul 6.30, selepas tu buka puasa pukul 4 lebih, sebelum pukul 5. Allah tak sampai 12 jam. 10 jam je musim sejuk kalau puasa. Jadi orang hemisfer utara, hemisfer selatan, dia mengikut garisan itu. Dan sebab itu puasa itu disyariatkan pada musim panas, dan puasa ini dikira mengikut musim Qamariyah. Kalau kita sembahyang, kita mengikut gerakan matahari. Maknanya matahari kita zawal macam mana, masuk zawal, masuk syuruk macam mana. Jadi sebab tu kalau kita ada kalender kan, kalender berbuka puasa, kalender waktu. Jadi kalender tu dibuat tiap-tiap tahun. Jadi dia satu perniagaan kan, dia buat tiap-tiap tahun. Maksudnya orang beli kalender hijrah tu ialah kalender hijrah tu maknanya ada kalender hijrah tiap-tiap tahun. Maksudnya bila ada tiap-tiap tahun, dia kalender hijrah tu dia kena beli tiap-tiap tahun. Tapi kalau kita duduk Pakistan, kita beli satu buku sembahyang, buku waktu sembahyang. Maksudnya dia akan buat mengikut Januari hingga Disember. So Januari hingga Disember tahun depan pun sama. Jadi dia tak payah beli banyak kali panduan sembahyang tu. Sebab dia mengikut Januari. Dan biasanya dibuat oleh kalender yang dibuat oleh Bank Islam, buat kalender macam tu. Jadi yang kelima ialah haji di Baitullah. Haji di Baitullah. Jadi haji di Baitullah
Al-bait tu alif lam ahad zahni. Alif lam ahad zahni. Al-bait maksudnya Baitullah. Jadi perkataan bait tu, al-bait tu dinisbahkan kepada zat Allah, Baitullah. Idhafah kepada Allah, dan idhafah ini idhafah tashrifi dia panggil. Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah. Rumah Allah tu maksudnya bukan Allah duduk di situ. Wa'yazubillah, Allah tu tidak bertempat. Ainama tuwallu wa samma wajhullah. Jadi Allah tu tak bertempat. Jadi maksud rumah tu tasyrif, maknanya tempat rumah yang mana digunakan untuk kita menyembah Allah, dan di situlah kita menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu haji. Baitullah ni ad-dunya, Al-Ka'batu surratud dunia. Al-Ka'batu surratud dunia. Kaabah ni ialah pusat dunia. Jadi semua benda terpusat. Sebuah negara dia ada pusat pemerintahan dia. Kita sendiri pun ada pusat dia. Masya Allah. Dan dunia ni pusat dia. Pusat dia ialah di Baitullah. Orang putih, orang England, dia kata tempat bermula jan dunia di Greenwich. Itu dia kata pusat dunia Greenwich. Kena tipu kat dia semua. Sebenarnya pusat dunia ialah Kaabah. Kaabah ni dimaksud Ka'bun. Ka'bun ni dia cembung. Dia di tanah yang rata, dia terdapat cembung. Macam kita punya buku lali tu kan dipanggil Ka'bun. Ka'bun. Ka'bun tu maknanya dia di permukaan, dia cembung di permukaan. Bagi orang wanita dia panggil Ka'bain. Ka'bain. Ka'bain tu. Tak apalah, terjemah dia tuan-tuan tahu sendirilah. Maksudnya dia dua benda yang cembung. Dia tempat yang cembung. Jadi Kaabah ni satu tempat di situ. Bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia ini, dunia ni mula-mula Allah jadikan di atas air. Dunia ni air. Allah jadikan dunia ni air, semua lautan, air, tak ada bumi lagi. Maka di situ dengan kudratnya Allah SWT telah timbulkan satu buih. Inna awwala baita wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarak. Inna awwala baitin, mula-mula rumah yang dibina di atas muka alam ni. Jadi macam kita baling batu lah. Macam kita baling batu. Bila kita baling batu, bila batu jatuh masuk dalam air, dia akan, daripada batu tu akan keluar satu buih naik. Begitulah buih naik. Buih tu timbul. Dan buih itulah sebenarnya Kaabah. Dan itulah tersebarnya tanah di seluruh dunia. Tersebar di tanah di seluruh dunia. Bila dunia ni, tanah ni duduk atas dunia, dia terumbang ambing. Maka Allah jadikan bukit bukau tu sebagai paku dunia. Wal jibala autada. Autad ni plural pada perkataan watad, yang tu memberi makna paku. Wal jibala autada. Bukit-bukit ini Allah jadikan dia sebagai paku bumi. Jadi bumi itu duduk atas air, tak bergerak. Dia macam rakit, macam perahu tergoyang-goyang. Masa dipaku dengan bukit. Bukit-bukit tu kan paku. Kita tengok kan bukit tinggi gunung. Sebenarnya dia sampai dasar lautan tu. Dia punya akar umbi dia sampai dasar lautan. Jadi dipaku. Jadi Kaabah, di situlah timbulnya Kaabah, tempat Kaabah. Jadi iradah. Jadi hajja yahajju, hajja yahujju. Dia mudha'af dan ba' nasara yang suruh. Mudha'af dan dia jenis dia aksam mudha'af, hajja, dan ba' dia nasara yang suruh. Hajja yahujju, iaitu iradah untuk pergi kepada beberapa tempat khusus pada hari yang dikhususkan. Pada 9 Zulhijjah, jemaah haji akan wukuf, dan pada hari kita pergi dah 8 lagi dah. Hari ke-8 tu kita dah pergi dah untuk wukuf. Sebab wukuf kita bermula 9 Zulhijjah. Di dalam hadis ada dinyatakan 9 Zulhijjah. Dan klimaks haji ialah Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Di tempat haji tu di Arafah. Kalau siapa dapat berwukuf di Arafah, maka dapatlah haji. Kalau bab haji ni Kitabul Manasik dalam jilid ke-6. Siap dah jilid ke-6 tu. Cuma saya tak cetak lagi sebab PKP tak dapat dicetakkan. Dah siap dah, komplit dah jilid 6. Untuk jilid 6 dia bab manasik, semua keseluruhan bab haji detail, dan bab muamalat, iaitu bab jual beli.
dalam jilid ke-6, jilid ke-7 Kitabun Nikah. Kitabun Nikah. Kitab kita banyak insya-Allah. Nanti kita akan buat daurah satu persatu kitab yang mana nanti insya-Allah Ustaz akan buka link untuk buat daurah. Jadi kita mengaji bulan puasa ni setakat mana yang mampulah. Lepas tu lepas raya nanti kita akan buat daurah insya-Allah. Kita akan buat daurah, siapa-siapa yang berminat boleh masuk link tu untuk daurah. Jadi boleh meneruskan. Ustaz ni buat daurah banyak di tempat-tempat masjid-masjid. Sekarang dah tak boleh pergi, tapi insya-Allah lepas ni kita akan bermulakan daurah. Walaupun dah boleh buka, insya-Allah kita akan mulakan daurah sebab ada daurah tempat-tempat yang ustaz tak boleh sampai. Jadi insya-Allah kita buat daurah. Jadi dapat juga kita menghabiskan kitab sebab tujuan Midrajul Fawatih dibuat ialah untuk memperkenalkan hadis kepada umat ini. Hadis tu bahan mentah, tapi di situ sedikit semua syarahan-syarahannya adalah bab-bab fiqahnya. Ustaz syarahkan sedikit, tidaklah detail. Kalau detail dia akan jadi 30 jilid. Detail tu dia akan jadi 30 jilid. Ni saya ringkaskan jadi 10 hingga 11 jilid. Dan jilid ke-12 itu indeks. InsyaAllah tu dalam bayangan lah. Semua kitab tu dah siap, cuma dalam typing jilid ke-7 dah siap. Jilid ke-7 dah siap. Jilid ke-8 dalam typing. Jilid ke-8 ialah Kitabul Jihad. Jilid ke-9 Kitabul Adab. Dah banyaklah benda-benda kitab, lagi banyak kitab dalam ni. Khair, tak apa. Jadi ada 10 perkara di Kaabah ni. Di Kaabah ni benda 10 perkara. Pertama ialah tempat 10 doa diterima di Kaabah ni. Yang tengokkan dari riwayat hadis ada 10 tempat yang mana di Kaabah ni ada 10 tempat. Satu, pertama sekali bila kita melihat Kaabah. Kita masuk first time, kita sampai di Kaabah tu, kita lihat Kaabah. Di situ doa yang mustajab. Kita masuk, kita tengok Kaabah dan kita berdoa. Sebelum kita pergi tawaf tu kan, kita masuk first time, kita sampai ke Mekah, terus masuk Kaabah untuk kita tawaf, untuk buat umrah. Kita tengok Kaabah di situ, dan di situ kita kena doa. Doa. Imam Abu Hanifah rahimahullah ajib, dia telah mendoakan, dia telah mengajar kita kepada satu doa yang pendek, kalla wadalla, pendek tapi padat. Masya Allah, padat dan pendek. Sebab takkan kita nak doa panjang, ramai orang. So kita doa pendek, sampai kat mana doa yang kita boleh baca. Dan doa ni diajar oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, apabila aku masuk Kaabah saja, maka aku akan doa, ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang mustajabud da'wat. Doa dia simple, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka yang mana orang-orang yang mustajabud da'wat. Apa maksud mustajabud da'wat? Iaitu orang yang mana setiap kali dia berdoa, doanya diterima. Orang yang mana setiap kali dia berdoa, doa dia diterima. Itu memang Masya Allah, itu satu doa yang paling besar tu. Sebab simple, ya Allah, bila tengok Kaabah, ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang mana setiap kali berdoa, doanya diterima. Masya Allah, terima kasih kepada Imam Abu Hanifah yang telah mengesyorkan doa seperti itu. Doa seperti itu, terima kasih kepada Imam Abu Hanifah, mustajabud da'wat. Jadi doa bila kita tengok Kaabah, doa kita diterima. Bila kita nak pergi tawaf, kita nak mula tawaf, doa kita, semasa kita tawaf, doa kita diterima. Masa kita daripada Hajarul Aswad tu, daripada Qana Hajarul Aswad nak pergi kat mula-mula tawaf, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa kita diterima. Selepas tawaf kita doa di makam Ibrahim, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita di mana, iaitu bila kita di Multazam, doa kita diterima oleh Allah. Multazam ni di antara corner Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Corner Hajar Aswad dengan pintu Kaabah itu Multazam, pendek aja. Biasanya orang duduk tuju, dia tuju kepada Hajar Aswad dan dituju pintu Kaabah. Sebenarnya Multazam tu duduk tengah-tengah tu. Ini kan dia corner. Ini kan dia corner tu kan. Dia corner tu, corner dia ni. Ini pintu Kaabah. Dia duduk tengah-tengah tu. Begitu.
iaitu tempat multazam. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu di multazam. Satu ketika Syekh kami, iaitu mengajar Bukhari, Sufi Sarwas Damat Barakatuhum, dia mengajar Bukhari kami, dia mengatakan abang dia satu ketika sedang berehat. Ini bila selalu cerita di dalam Dauratul Hadis semasa mengaji, kami belajar Sahih Bukhari dengan beliau kami khatam Sahih Bukhari. Beliau jilid pertama dan satu lagi Maulana Abdul Rahman Ashrafi, dia jilid kedua. Kalau kami belajar Bukhari ni, tahun belajar Bukhari ni daripada 7 pagi sampai 1 malam. 1 malam itulah pembelajaran dia. Memang pembelajaran madrasah ni dia fit, dia ajar kita betul-betul struggle lah. Penggal terakhir tu, 3 bulan terakhir tu kami bermula 7 pagi kelas sampai 1 pagi lah. Bila kita keluar habis mengaji Bukhari tu, keluar Bukhari, habis pelajaran Bukhari, sambungan pelajaran Bukhari tu pada 1 pagi. Bila kami keluar 1 pagi, dia ada satu bunga tau. Di pagar madrasah tu ada satu bunga. Bunga tu nama dalam bahasa Urdu Ratkirani, Ratu Malam. Dia pokok tu dia melilit di pagar madrasah dan dia akan keluar bunga macam sunda malam lah. Macam kita kan pokok sunda malam. Dia wangi jam pukul 12 ke atas. Bukan hantu pun. Bukan hantu, macam dia wangi. Bila kita keluar belajar Bukhari tu, pukul 1 pagi lah. Pukul 1 pagi kita masuk dalam 10 malam. Selepas Isyak, Maulana Syekh Musa Rohani Bazi datang untuk mengajar kepada kami kitab Tirmizi. Lepas habis Tirmizi, Syekh Bukhari akan datang mengajar kami sampai 1 malam. Ini untuk 3 bulan yang the final years tu, 3 bulan terakhir tu sebab nak habiskan kitab. Tu sampai 1 malam, 1 pagi. Bila 1 pagi tu keluar, Syekh kita kata apa? Ratu Malam dah berbau. Maksudnya tengah malam dah. Itu. Jadi abang dia satu ketika duduk. Syekh selalu cerita buat kita. Abang dia satu ketika duduk. Dia tengok satu benda terbang datang. Pop depan dia. Mari-mari tiba satu orang mari depan dia. Dia kata, "Ana Khidr. Aku Nabi Khidr alaihissalam." Lepas tu dia terbang, dia hilang. Kali pertama dia jumpa. Lepas tu kali kedua dia sampai untuk buat umrah. Bila dia sampai tengah malam, mutawif, tengah malam dia kata nanti pagi esok lah kita tawaf lah. Tengah malam dia nak cari multazam. Mana tempat multazam? Sebab first time pergi Kaabah tak jumpa multazam. Jadi bila tak jumpa multazam, dia kata macam mana ya aku nak pergi multazam ni? Ya. Lepas tu dia bila nak pergi multazam, dia cari tak jumpa. Dia tengok satu libat orang. Anak Khidr, mari balik. Khidr yang kedua. Haza multazam. Ni multazam ni. Di antara Qana Hajar Aswad dan pintu Kaabah. Pintu Kaabah tu, saya pergi dengan kawan saya tu. Dia duduk lama, belajar sekali. Dia duduk lama kat Mekah. Dia kata pintu Kaabah tu, pintu dia tu emas tu, Husnu. Pintu dia tu emas tu. Husnu. Saya dipanggil madrasah Husnu, bukan Hasnul. Husnu, dia kata pintu Kaabah tu emas tu. Saya kata berat dia berapa? 261 kilo. Satu ekor lembu yang kita buat korban tu lah. 200. Pintu dia emas. Itu tempat. Dan di makam Ibrahim. Tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan pergi, bila musim orang tak ramai, sembahyang zuhur, imam akan berada di atas mimbar. Di depan kan mimbar tu kan, depan dekat pintu tu dia mimbar. 3 yang corner tu depan, 3 tu dikosongkanlah mimbar. Sembahyang asar, imam akan duduk di atas satu tempat. Di betul-betul atas satu tempat. Tempat itulah sebenarnya makam Ibrahim. Tempat itulah sebenarnya makam Ibrahim. Di bawah bayangan Kaabah tu sembahyang asar tu. Sembahyang asar situ. Maghrib, Isyak, Subuh dia belakang sikit. Dia datang, dia ke belakang sedikit. Dia datang dekat telaga Zamzam. Lebih kurang di situlah. Kali belakang telaga Zamzam. Dan tuan-tuan tengok, bila di Kaabah tu dia ada marmar, tahu tak? Satu marmar dia ada lebih kurang dalam 5 sah bulat tu. Marmar dia agak kemerahan. Kawasan itu ialah haram di zaman Nabi SAW. Sekarang haram dah luar dah, sampai dah Masjidil Haram dah besar dah. Begitu. Bukan doa Imam Syafi'i, doa Imam Abu Hanifah.
Doa Imam Abu Hanifah, bukan di kalangan doa Imam Syafi'i, tapi doa Imam Abu Hanifah. Khair. Jadi itu multazam, ada tempat dia. Doa kita diterima setelah tawaf, doa kita diterima di makam Ibrahim. So makam Ibrahim tu tempat sembahyang maghrib, isyak. Depan tu betul-betul bawah bayangan Kaabah tu, kat pintu Kaabah tu. Lepas tu dia akan sembahyang di makam Ibrahim tu. Sebenarnya makam Ibrahim tu dekat je. Tapi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar telah pindahkan makam Ibrahim tu ke belakang sedikit. Tu yang ada sekarang yang dikatakan makam Ibrahim tu, dia ke belakang, dah dipindahkan oleh Sayyidina Umar. Sebenarnya makam Ibrahim tu depan, tempat yang mana tempat Nabi Ibrahim buat Kaabah, untuk membina Kaabah di situ. Begitu, untuk membina Kaabah. Jadi tempat itu diterima. Lepas tu kita pergi tawaf. Lepas tu lepas habis tawaf, kita pergi sa'i, Safar dan Marwah. Bila kita masuk Safar, kita ada Bukit Safar dan Bukit Marwah. Di Bukit Safar tu dia ada 3 tingkat sekarang. Satu jalan tengah yang biasa, satu bawah tanah, satu atas. Dia ada 3 tingkat dia pun. Tempat Safar Marwah pun dia 3 tingkat. Kalau nak tengok bukit tu di tingkat tengah tu, yang tengah-tengah tu, bawah pun ada juga. Bawah tu pun ada Safar Marwah juga. Boleh buat Safar Marwah juga. Dan tengah tu dah yang ada bukit tau. Yang ada Bukit Safar, ada Bukit Marwah. Bukit Safar, Bukit Marwah tu dah dipotong tinggal sikit saja. Bukit Safar tu disediakan, dia letak macam cermin je tu. Di dalam di Bukit Safar tu lah nanti dekat dengan hari kiamat nanti akan keluar Dabbatul Ard, binatang, satu jenis binatang di antara 10 tanda kiamat, iaitu akan keluarnya Dabbatul Ard. So Dabbatul Ard nanti kita akan membaca bayan di hari-hari kiamat. Itu jilid ke-9. Kitab saya dalam jilid ke-9 menceritakan tentang fitnah di akhir zaman. Khair, tak apa. Itu kita akan satu persatu, kita akan slow insya-Allah. Ini kita ada peluang insya-Allah. Allahu akbar. Hadis ini 6,000 banyak. Masya-Allah, banyak manfaat yang kita akan dapat. Masya-Allah. Jadi di situ ada bila Safar dan Marwah, di antara Safar dan Marwah, 7 kali Safar. Maknanya bermula dari Safar ke Marwah, balik Safar, balik Marwah, balik Safar, balik Marwah, dan balik Safar balik. Balik Marwah habis 7. Pergi last kali Safar Marwah 1, Safar Marwah 1, 2, Safar Marwah 3, lepas tu ke Marwah dan keluar ke Marwah. Keluar ke Marwah, disitulah rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tempat di situ Jibril alaihissalam. Kalau pergi dengan saya pergi tunjuk mana kawasan rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dan di situ tempat lebih kurang 300 kali Nabi Sayyidina Jibril alaihissalam turun untuk memberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tepi sikit dia ada tandas. Dia ada tandas di situ. Tandas itu ialah rumah Abu Jahal. Dia buat tandas. Bila kita dekat Mekah kan, kawan-kawan kita kata kita nak jumpa mana? Kita kata jumpa rumah Abu Jahal. Dekat rumah Abu Jahal. Bila habis sa'i tu, kita akan keluar. Kita kata jumpa kat tandas tu, rumah Abu Jahal. So, rumah Abu Jahal tu jadikan tandas. Dan bangunan diraja, hotel diraja, itu ialah rumah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dan Hotel Hilton sekarang ni, Hotel Hilton tu ialah rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia ada jalan Hijrah, dia ada jalan Ibrahim, jalan Khalil. So Arab ni dia semua ada tanda-tanda semua. Cuma dia dah habiskan tu, cuma dia tinggalkan dengan nama saja. Jalan Hijrah. Di situ hotel duduk dan di tingkat 4 di tingkat 4 di Hotel Hilton tu dia ada surau. Tu surau dia berimamkan Kaabah. Tak tahulah macam mana dalam mazhab dia tu, mungkin mazhab Imam Ahmad tu boleh kot berimamkan surau Kaabah. Berimamkan Kaabah, duduk di Hotel Hilton tingkat 4. Tapi sebenarnya di Zamzam Tower tu pun dah ada lah. Di Zamzam Tower tu pun ada surau macam-macam. Tapi kalau musim haji memang penuh. Kita kalau pergi haji pun, kalau duduk Zamzam Tower tu, kita sembahyang kat Zamzam Tower tu je, bawah handang Gerawa tu nak pergi depan tu dah penuh lah. Tu begitu. Khair, tak apa. Itulah tempat-tempat yang mana doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji ni masya-Allah. Kenapa? Kalau kita haji buat haji seronok. Kenapa talbiyah? Nabi buat talbiyah di Masjid Khair. Ada kata Nabi buat talbiyah atas unta, Nabi buat talbiyah dalam perjalanan. Sebab yang meriwayatkan hadis masa haji Nabi,
ialah 124,000 tengok. Ada orang tengok, dia tengok Nabi talbiyah di Masjid Khaif. Ada orang Nabi talbiyah atas unta. Ada orang Nabi talbiyah masa jalan, nak mula jalan tu. So banyak riwayat-riwayat. Jadi sedangkan Nabi buat haji satu je, ada 3 jenis haji pula. Itu seronok, insya-Allah kita fahamkan dia nanti dalam bab haji lah kita akan belajar. Khair. Maka selesailah tentang rukun. Jadi kekuatan. Jadi untuk pergi haji ni dia kena ada istita'ah. Istita'ah maksudnya ada 2. Itu di istita'ah, kekuatan dari segi maliyah. Maknanya harta, kita kena ada harta untuk kita pergi, maka wajib ke atas kita haji. Dan istita'ah dari segi jasmani. Kalau kita mampu jasmani. Jadi mengikut Imam Syafi'i, istita'ah dari segi harta pun dah cukup. Istita'ah dari segi harta pun sudah cukup, maka mewajibkan dia untuk menunaikan haji. Sebab tu kita ada haji badal. Maksudnya orang tu nak buat haji, dia mampu, dia ada duit, tapi dia tak boleh nak pergi dah. Begitu. Dalam mazhab Syafi'i syaratnya istita'ah pada badan dan harta. Mengikut mazhab Imam Malik syaratnya jasmani saja. Walaupun tak ada harta, dia boleh pergi berjalan, dia mampu berjalan daripada rumah dia sampai Kaabah, maka wajib ke atas dia haji. Mazhab Hanafi ialah kedua-dua juga. Wanita tidak boleh pergi haji tanpa mahram. Benda tu umum sangatlah. Dan sekarang boleh pergi dengan adanya jama'atul siqat dan sebagainya lah. Itu lebih banyak. Dan ini menghairankan sodakta. Selepas Nabi cakap macam tu, maka dia pun berkata sodakta. Ia lebih menghairankan apabila lelaki itu membenarkan Nabi SAW. Soalan yang berkenaan dengan iman. Lepas tu, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada saya, insya-Allah ni kita boleh pergi pula, insya-Allah. Kita pergi haji pula, insya-Allah. Kita ceritakan pada saya tentang iman. Iman ni bukan hakikat iman. Macam mana memiliki hakikat iman. Iman ni maksudnya ialah akhbirni, iaitu bukan tentang mahiyatul iman, yakni hakikat iman, akan tetapi dimaksudnya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan iman. Akhbirni an muta'allaqatil iman. Tu ulama mengatakan ibarat dia macam tu. Akhbirni anil iman, maknanya akhbirni an muta'allaqatil iman. Iaitu maka bersandarkan jawapan itu, soalan itu Nabi memberi jawab. Jawapan itu beriman kepada 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada qada dan qadar, dan beriman kepada hari kiamat. Penerangan berkaitan dengan iman kepada Allah telah diterangkan di dalam hadis Jibril mengenai Islam. Maksudnya iman la ilaha illallah tu iman kepada Allah, iman pada Rasul, kita dah terangkan dari situ. Disitulah Islam, disitulah iman, kita dah terangkan dah macam mana. Sekarang ni ialah beriman iaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Malaikat ni asal daripada perkataan a'laka ya'liku ulukatan. Itu dia masdar. A'laka bermakna menyampaikan berita. Menyampaikan berita. Kalau seorang malakun. Kalau malaikat ni seorang malakun. Satu malaikat. Iaitu dia sebenarnya ada hamzah di situ. Hamzah dah ada huruf alif. Alif ni dia tak ada baris. Kalau hamzah ni dia ada baris. Kalau dalam ilmu nahwu tu, kalau dalam tajwid dan semata, tapi kita belajar dulu kan alif di atas a. Tak, kalau dalam tajwid kita belajar macam tu, alif di atas ta. Tak, bukan. Hamzah di atas a, dia bukan alif. Sebab alif ni tak ada harakat. Benda yang tak ada harakat. Kalau yang berharakat tu, dia tak panggil alif, dia panggil hamzah. Begitu dia panggil hamzah. Jadi bermakna menyampaikan berita. Bermakna menyampaikan berita, iaitu hamzah dihazafkan, dibuang kerana takfif dan diulang ketika jamak. Malaikah, ada hamzah balik dah. Malakun jamak dia malaikah. Malakun jamak dia malaikah. Kenapa malaikat ini didahulukan daripada para nabi? Kenapa malaikat ini didahulukan daripada para nabi? Kan kalau nombor 1 lebih hebat daripada nombor 2, nombor 2 lebih hebat daripada nombor 4.
Begitu. Jadi kenapa para nabi belakang? Macam mana? Adakah nabi itu lebih rendah darjahnya daripada malaikat? Tidak. Kadang-kadang sesuatu itu disebut atas nama, dipanggil tertib zikri. Tertib zikri ni apa maksudnya? Cara penyebutan. Sebab apa? Pertama, kita kena beriman dengan Allah. Jadi Allah nak kita mengetahui perintah dia. Allah guna malaikat. Untuk malaikat tu bawa apa? Bawa perintah dia, iaitu kitab. Pada siapa? Pada rasul-rasul. Dalam tu mengenai apa? Mengenai cerita tentang supaya kita beriman pada qada dan qadar, supaya kita beriman pada hari kiamat. Penerangan. Jadi begitu. Sebab itu, apakah malaikat itu lebih afdal daripada nabi? Jawapannya, malaikat akan dipanggil terlebih dahulu untuk menyampaikan berita kepada rasul, menyampaikan kitab kepada rasul. Oleh itu tertib ini kita panggil dia tertib zikri, secara penyebutan sahaja, iaitu malaikat, seterusnya kitab dan seterusnya rasul. Ia tidak menunjukkan tertib afdal. Malaikat dan jin boleh berubah-ubah. Malaikat ni dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah, kadang ni boleh berubah rupa, dia boleh berubah. Beza ialah malaikat dicipta daripada nur, jin ni cipta daripada api. Jin, iblis pun semua cipta daripada api. Malaikat daripada nur. Malaikat tak ada jantina. Malaikat tak ada jantina. Sebahagiannya ada bersayap dan dicipta dengan taat. Malaikat ni dia ada madah dalam jiwa dia tu, madah taat saja. Tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum. Malaikat ni dia tak makan, tak minum. Dia madah taat saja. Tetapi ibadat manusia, insan itu menjadi lebih tinggi daripada ibadat malaikat, kerana padanya ada mujahadah, menekan nafsu. Malaikat ialah maksum dan jumlah mereka tidak diketahui. Jadi situ ibadat, jadi manusia darjah dia tinggi. Sebab ibadat manusia ni, malaikat kan di langit pertama sedang qiyam, di langit kedua sedang rukuk, di langit ketiga sedang sujud, langit keempat malaikat sedang ada amalan sembahyang ni dilakukan oleh malaikat di setiap langit. Dan semua amalan tu dalam 2 rakaat sahaja yang dikerjakan oleh insan tadi. Pahala dia sama dengan ibadat malaikat tadi. Itu ibadat. Dan malaikat ni dia tak ada nafsu. So dia tak ada nafsu. Kita ni nak sembahyang, sembahyang pendek ke sembahyang panjang. So kita ada pilihan ni, kita ada nafsu. Jadi kita lawan nafsu kita. Sebab itu pahala dia besar. Dan malaikat ni maksum. Allah kata la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. La ya'sunallah. Allah SWT. Malaikat ini, yakni malaikat, mereka la ya'su, tidak mendurhaka kepada Allah dan dalam segala yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan dalam surah Tahrim. Begitu. Jadi perintah malaikat. Malaikat ni diperintahkan. Jadi kita nak tengok malaikat ni dia bertawaf. Kita sebut secara jin tu tersebut, nanti ada tempat nanti kita akan bincangkan balik. Kalau kita sebut panjang cerita di sini. Jadi malaikat ni di Baitul Ma'mur, dia ada satu tempat di Baitul Ma'mur. Dia setentang dengan Kaabah. Ni Kaabah setentang dengan Kaabah di langit ke-7. Dia ada panggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni ialah dia setentang dengan Kaabah. Dia ada Baitul Ma'mur. Bila ada Baitul Ma'mur di situ, itulah tempat tawaf. Jilid pertama ni kita belajar ni jilid pertama. Ada orang tanya tu tengah-tengah tu, kadang-kadang saya tuan-tuan tanya dululah, kawan-kawan lain boleh jawab. Saya tak akan jawab apa pertanyaan tuan-tuan, saya akan teruskan apa yang nak disampaikan. Jadi di tempat malaikat ni, dia ada langit ke-7. Langit ke-7 tu tempat yang mana malaikat tawaf. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, iaitu Al-Baitul Ma'mur fi as-sama'i as-sabi'ah yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi hatta taqum as-sa'ah. Setiap hari akan ada
di Baitul Ma'mur tadi, malaikat akan melakukan tawaf di Baitul Ma'mur, dan mereka setiap hari 70,000. Setiap hari ada 70,000 malaikat akan tawaf di Baitul Ma'mur. Maknanya setiap hari tawaf 70,000. Habis 70,000, tawaf tu 7 kali pusing lah. Habis tu setiap hari, esok malaikat 70,000. Ni khas untuk tawaf sahaja. Dan bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat, dia tawaf aja. Tapi dia boleh sekali aja tawaf. Selepas dia tawaf sekali, untuk tawaf kali kedua, dia tak ada peluang lagi dah. Allah tak bagi peluang lagi pada dia. Dia sekali je tawaf. Seumur hidup dia dicipta untuk tawaf sekali saja. Dan tak ada peluang lagi. Tapi insan ni, wa qarramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam. Sebab saya pergi umrah sekali, saya pernah jumpa dengan satu orang yang kawan saya bawa. Dia kata, "Ustaz, jom aku nak bawa engkau jumpa satu orang yang mana dia telah tawaf 100,000 kali." Masya Allah, barakallah. Dia tawaf 100,000 kali. Nak bagi tahu keramahnya insan itu. Allah kata, wa qarramna bani Adam. Allah cipta anak Adam itu dengan penuh keramah. Malaikat diberi peluang untuk tawaf sekali je. So, manusia yang Allah pilih, dia boleh tawaf sampai 100,000 kali. Beza kan? Di Baitul Ma'mur tu, maka dia tawaf, maka dia tak boleh tunggu punya giliran. Dia tak akan sampai lagi giliran dia untuk tawaf sampai hari kiamat. Itulah bilangan malaikat. Banyaknya bilangan malaikat. Bilangan malaikat terlalu banyak hingga tak boleh kita kira. Untuk setiap manusia, sekurang-kurangnya ada 400 malaikat menjaganya, bermula daripada jatuhnya nutfah ke dalam rahim ibu sehingga kematiannya. Imam Tabiri rahmatullahi alaih meriwayatkan bahawa ada sekurang-kurangnya ada setiap manusia itu 10 malaikat yang menjaganya di waktu siang dan yang menjaganya di waktu malam. Pada bahagian kiri, kanan, depan, belakang 4. Pada 2 bahagian lambung dia 6. Pada 1 atas ubung-ubung dia 7. Di atas bibir 1, bibir bawah dia. Dan satu lagi di mulut dia. Ada 10 malaikat untuk tidak memasuki binatang. Bracket ada 25 tu ditulis situ. Footnote dia Nur Zalam Syarah Manzumat dalam kitab Aqidatul Awam. Ini dia cerita tentang malaikat ni. Banyaknya malaikat tu, bilangan malaikat tu terlalu banyak. Ada satu malaikat yang menjaga manusia di halkum. Makanan tidak memasuki lubang pernafasan. Ada yang bertugas mencatat amalan kebaikan. Ada 10 malaikat yang wajib kita percayalah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Malik, Zabaniyah, Raqib, Atib, Munkar dan Nakir. Di 10 tu. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab. Kutubuhu wa kutubihi. Kitab kesemuanya ada 4. Ada kitab 4 kitab besar lah. Beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu Taala telah turunkan kepada nabi-nabi, iaitu Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Quran kepada Nabi SAW, Injil kepada Nabi Isa AS, Taurat kepada Nabi Musa AS, Zabur kepada Nabi Daud. Dan 100 kitab-kitab kecil yang kita panggil dia suhuf. 50 suhuf yang mana Allah turunkan kepada Nabi Syis AS, 30 kepada Nabi Idris AS, 10 kepada Nabi Ibrahim AS, dan 10 kepada Nabi Musa sebelum Allah Subhanahu Wa Taala turun kitab Taurat. Sebab Nabi Musa ni dia terima kitab suhuf dulu. Kitab Taurat ni dia terima selepas Firaun tenggelam. Nak pergi ambil Taurat di Bukit Tursina tu. Dia bawa 70 orang lelaki tu yang semua mati tu bila Allah tajallikan nur dia tadi. Begitu. Nanti kita akan belajar di dalam bab ihsan nanti. InsyaAllah ada depan sikit bab ihsan. InsyaAllah kita akan ceritakan di situ. Di sini jadi sebelum Taurat. Okey. Ulama kedatangan Taurat memansuhkan Zabur. Zabur lah mula-mula sekali. Lepas tu Taurat datang.
Taurat datang, Zabur pun tak boleh pakai dah. Ahkam Zabur tak boleh pakai dah. Kita kena percaya saja. Bila datangnya kitab Injil, maka Taurat, Zabur dan Taurat dimansuhkan. Dan bila kedatangan Al-Quran memansuhkan semua kitab-kitab yang terdahulu. Injil dan sebagainya telah diterjemahkan daripada kitab asal, dan terjemahan ini telah diubah dan tidak boleh dipegang. Cuma ada mendakwa di kalangan padri-padri Kristian di zaman pemerintahan Inggeris di India. Dia bawa datang ramai-ramai padri-padri yang bertemu dengan ulama-ulama, Jadi maka padri mendakwa mengatakan bahawa di dalam Al-Quran disebut bahawa Injil masih boleh dipakai. Injil masih boleh dipakai sampai sekarang, yang mana Al-Quran sendiri menceritakannya. Macam mana Al-Quran itu sendiri menceritakannya. Ya, ni Kristian dia dakwah. Dia bawa satu ayat surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ini dakwah dia. Dia kata di sini Injil masih boleh dipakai. Begitu, tengok. Dengar cakapan saya dulu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Maka dia mendakwa perkataan Az-Zikra. Di dalam Al-Quran surah Hijr ayat 9 Allah mengatakan Az-Zikra. Tapi kita terjemah dia kamilah yang menurunkan Al-Quran. Az-Zikra tu kita maksudnya Al-Quran. Tapi dia kata tak, kenapa Allah tak sebut Al-Quran, Allah sebut Az-Zikra? Dia bahas. Jadi maksudnya perkataan zikra ni, kalau kita tengok dari segi bahasa, dari segi lugawiyah dan bahasanya, Az-Zikra ni ada dua makna. Satu ialah dia ada dua. Satu ialah yang memberi peringatan. Memberi peringatan. Satu ialah memberi peringatan. Kedua ialah yang boleh dihafal. Sebagaimana Al-Quran dia memberi peringatan kepada umatnya, maka padri mendakwa Injil juga memberi peringatan kepada pada ahli-ahli Kristian, Isaiyah, yakni orang Kristian. Dan sebagaimana Al-Quran dihafal oleh umat Islam, dan begitu juga Injil dihafal oleh orang-orang Kristian. Jadi atas makna zikra tu tidak ada perubahan. Bermakna az-zikra tu ialah Injil pun sama. Boleh hafal, boleh memberi peringatan. Quran pun boleh berhafal dan boleh memberi peringatan. Bila ditimbulkan soalan ni, so nak jawab macam mana? Ulama risau, macam mana nak jawab? Jadi Maulana Qasim bin Natwi, satu pengasas Deoband, Madrasah Deoband, telah menjawab jawapan ini dengan ilmiah lah. Dia kata begini. Jangan baca lagi, dengar apa yang saya cakap. Dia kata sebelum perkataan az-zikra ada perkataan nazzalna. Sebelum perkataan az-zikra ada perkataan nazzalna. Nazzala, nazzala, nazzalu, nazzalat, nazzalata, nazzalna, nazzalta, nazzaltuma, nazzaltum, nazzalti, nazzaltuma, nazzaltunna, nazzaltu, nazzalna. Itu tasrih madhi dia. Nazzala. Okey, nazzala ni ialah daripada ba' taf'il. Fa'ala yufailu taf'ilan. Nazzala yunazzilu tanzilan. Dia ba' taf'il. Kalau kita tengok dari segi bahasa Arab, sarafnya, ba' taf'il dia ada khasais ba'. Dia ada keistimewaan ba'. Misalnya contoh dia, ba' mufa'alah, dia ada keistimewaan dia. Daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukul Amar.
Daraba, ini bab nasara yang suruh. Daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukul Amar. Tapi kalau kita nak membuat Zaid dan Ammar saling memukul satu sama lain, kita bawa ba' mufa'alah. Daraba, da. Tadi daraba, da ada alif. Daraba Zaidun Amran. Walaupun dia ada fa'il, ada maf'ul, tapi maksud dia Zaid dan Ammar saling memukul satu sama lain. Daraba Zaidun Amran, Zaid saja pukul Ammar, tapi daraba Zaidun Amran, Zaid dan Ammar ni saling pukul satu sama lain bila dia bertumbuk. Bila dia bergusti, dia saling pukul satu sama lain. Dia tak kata daraba, dia kata daraba. Jadi bab taf'il ni maksud dia tadrij. Tadrij ni sesuatu yang diturunkan secara berperingkat-peringkat. Tadrij ini ialah satu perkara yang diturunkan secara berperingkat-peringkat. Boleh faham? Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama. Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama. Di langit pertama, Quran nafsi. Quran nafsi, kalam nafsi, atau panjang kalam nafsi. Dan bila diturun ke langit kedua, ke langit pertama Baitul Izzah, maka dia dah jadi Quran lafzi. Dia ada dua, lafzi dan nafsi. Itu dalam akidah Mu'tazilah menafikan nafsi, dia hanya ada lafzi. Ya, itu ada perbezaan dia nanti. Jadi tak payah nak ceramuk lagi, kita dengar yang ni dulu. Jadi Quran diturunkan daripada langit pertama dan turun daripada Lauh Mahfuz, diturunkan daripada Lauh Mahfuz yang merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana daripada qadim. Quran tu qadim, yang perdebatan di antara Imam Ahmad dengan Mu'tazilah tu qadim dan hadis tu. Jadi qadim dia turun daripada langit daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit pertama dalam bahasa Arab, yang mana ada huruf ijaiyah. Dah jadi lafzi dah. Dia ada lafzi, dia ada lafaz. Dalam bahasa Arab ada huruf ijaiyah, alif sampai ya. Alif sampai ya. Dia tu penurunan Al-Quran. Jadi Quran tu dah diturunkan dah. Di langit pertama tu sudah komplit dah sebuah Quran. Dari langit pertama tu dah komplit dah sebuah Quran. Cuma tak ada surah dan tak ada surah lagi. Surah dah ada, tak ada lagi juzuk. Tak ada juzuk. Juzuk tu disusun kembali atas dasar dipanggil ijtihadi dan tauqif Nabi. Dia ada dua. Sebab penyusun dia tu tauqif Nabi atau atas ijtihadi sahabat. Disusun balik. Sebab turunnya Quran. Jadi bila Quran tadi dia berada di langit pertama, pertama tu komplit dah, surah dah ada, ayat dah ada. Sebab tu Jibril datang, Jibril kata ni surah ni, ayat ni surah ni, ayat ni. Quran diturunkan dalam masa 23 tahun daripada langit pertama ke dunia dalam mengambil masa 23 tahun, iaitu zaman nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama turun ialah Iqra. Ayat yang terakhir dikatakan ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum. Tapi kita dapati sekarang Quran dimulai dengan surah Fatihah, Baqarah, diakhiri dengan surah An-Nas. Sebab susunan tu dia panggil tauqifi dan dia panggil ijtihadi di kalangan sahabat. Okey. Jadi cara penyusunan. Jadi turun ayat, Jibril datang, ayat ni, dia beritahu ayat ni. Satu, Nabi SAW dia ada katib Al-Quran, dia ada departmen Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, dan bersama dengan dia punya departmen dia 14 orang. Penulis wahyu ni zaman Nabi SAW ada 14 orang. Yang ketuanya Zaid bin Sabit. Ketua dia adalah Zaid bin Sabit. Okey. Jadi Nabi kata panggil Zaid akan tulis apa dia di lembaran tamar, lembaran kulit tamar. Tidak lagi dikumpul dalam sebuah mashaf, iaitu yang didapati sekarang dalam sebuah kitab, atau kita panggil dia mashaf. Jadi bila Quran tu diturunkan, itulah dalam masa 23 tahun. Injil diturunkan sekaligus. Zabur, Taurat diturunkan sekaligus. Jadi perkataan nazzalna tidak membenarkan az-zikra itu kepada
makna Injil. Sebab perkataan nazalna tu tadrij, iaitu diturunkan secara selama 23 tahun daripada langit pertama hingga ke dunia. Okey. Dakwa dalam perkataan az-zikra memberi makna dua, iaitu memberi makna peringatan, dan kedua juga boleh dihafal. Sebagaimana Al-Quran memberi peringatan dan boleh dihafal, jadi perkataan zikra boleh dimaksudkan juga kepada Al-Quran dan Injil. Itu dakwanya, iaitu dakwanya Kristian. Maka jawapan yang diberikan di sini oleh satu orang ulama pada masa itu, iaitu yang bernama Maulana Qasim Nanatwi rahmatullahi alaih, pengasas Darul Ulum Deoband di India. Perkataan, jawapannya apa dia? Perkataan, saya dah terangkan dan baca sini mudah. Perkataan nazalna di hadapan az-zikra. Nazalna ialah daripada bab taf'il, dan keistimewaan bab ini memberi makna tadrij. Simple nak terang sini, pendek. Tadi terang dah panjang, ni baca dia pendek aja. Memberi makna tadrij, iaitu sesuatu yang diturunkan secara berperingkat-peringkat. Kesemua kitab Injil selain daripada kesemua kitab, termasuk Injil selain Al-Quran, diturunkan sebuah mashah yang lengkap. Maknanya dia turun satu benda lengkap dah, komplit dah. Tak ada lagi berturun secara peringkat-peringkat. Kesemua kitab yang lengkap. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat dalam masa 23 tahun. Jadi perkataan nazalna itu menunjukkan bahawa perkataan az-zikra selepasnya hanya menunjukkan Al-Quran saja. Az-zikra tu Al-Quran sahaja, tak boleh Injil. Dan tidak menunjukkan penyertaan Injil di dalamnya sebagaimana yang didakwakan oleh Kristian. Jawapan tu terjawab. Jawapan tadi telah terjawab. Jawapan tadi telah terjawab. Jadi Al-Quran tadi, okey, selesai. Maknanya dulu risau tak boleh jawab. Jadi ulama dah jawab dengan ilmiah dan sekali. Maka az-zikra tidak boleh dimaksudkan di dalam penyertaan bersama dengan Injil itu dengan Al-Quran, sebab perkataan nazalna itu tidak membenarkan az-zikra memberi makna penyertaan Injil di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sahaja yang boleh dipakai. Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama, sebuah mashah yang lengkap. Maknanya dari langit pertama tu dah lengkap dah Al-Quran. Kemudian daripada langit pertama ke dunia diturunkan selama tempoh tersebut, iaitu 23 tahun. Apabila Al-Quran diturunkan, Jibril akan datang menyebut kepada Nabi bahawa ayat ini daripada surah ini dan seterusnya. Sebab Nabi ada departmen Al-Quran, yang 14 orang departmen Al-Quran di zaman Nabi yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dari Nabi SAW bertadarus Al-Quran, sebuah Al-Quran dengan Jibril setiap malam di dalam bulan Ramadan. Maknanya dalam bulan Ramadan Nabi menghabiskan sebuah Al-Quran, sedangkan Al-Quran masih diturunkan. Macam mana Nabi habis sebuah Al-Quran? Sebab Nabi Jibril AS baca Al-Quran yang berada di langit pertama, bertadarus. Sebab tu kita buat Quran tadarus tu. Satu tadarus Al-Quran sama-sama kita habis bersama. Satu kita kena habis kita sendiri sekurang-kurangnya dalam bulan Quran ni. Dalam bulan Ramadan ni kita kena habis sekali Al-Quran kita sendiri. Kalau habis 2-3 kali lagi bagus. Imam Syafi'i habis 2 kali sehari, sebulan habis 60 kali. Kan? Jadi pada tahun ke-10 kewafatan Nabi, maka Jibril datang mengulangi Quran 2 kali. Pada tahun 10 Hijrah tu, tahun puasa 10 Hijrah tu, lepas puasa tu buat haji, dan selepas tu haji terakhir masuk Muharram tahun ke-11, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi di sini ialah Nabi menghabiskan 2 kali. Jadi Quran tadi dihabiskan 2 kali. Adalah dihabiskan 2 kali selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Selepas Rasulullah wafat, Al-Quran tidak ditulis lagi dalam sebuah mashah. Jadi
Tajuk 147, macam mana pengumpulan Al-Quran secara ringkas. Okey, Al-Quran dikumpulkan dalam sebuah mashaf pada pertama kalinya pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Abu Bakar berlakunya apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang pucuk pimpinan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebagai Khalifatul Rasul Abu Bakar, dia tidak nama Amirul Mukminin lagi. Gelaran Amirul Mukminin telah kita jelaskan sebelum ni. Dia nama Khalifatul Abu Bakar. Khalifatul Rasul iaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar memegang pucuk pimpinan. Oleh kerana selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ramai mereka-mereka yang murtad. Di kalangan mereka juga mengaku nabi palsu, ialah Musallamatul Kazzab, sahibul Yamamah, orang penduduk Yamamah, iaitu dipanggil peperangan pertama setelah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengambil pucuk pimpinan, pertama sekali yang berperangnya ialah pertama sekali peperangan Yamamah. Dalam peperangan Yamamah, ramai para hufaz meninggal. Lebih kurang 500 penghafal Al-Quran, hufaz Al-Quran meninggal. Jadi Sayyidina Umar risau. Jadi cadangan ini telah diajukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abu Bakar setelah berlakunya peperangan Yamamah yang menyebabkan ramai para hufaz. Peperangan Yamamah ialah peperangan yang dihadapi oleh umat Islam setelah kewafatan Nabi di zaman Khalifah Abu Bakar menentang Musallamatul Kazzab. Itu bawah dia footnote sedikit. Kan? Jadi pada mulanya Sayyidina Umar kata, kita kena tulis ni Quran ni, kita kena tulis. Kita kena tulis ni, kita kena mashafkan dia, kita kena tulis. Maka Sayyidina Abu Bakar pada peringkat awal tak boleh. Dia kata, mana boleh buat, hak Nabi tak buat, aku nak buat. Bid'ah tu. Sama sekarang habis tak ada Nabi semua bid'ah mereka. Sebab dia kata bid'ah semua dalalah. Nanti kita akan belajar bab bid'ah di bab yang kelima, iaitu bab berpegang dalam Kitabul Iman, bab berpegang kitab dan sunnah. Di situ kita akan definisikan bid'ah. Bid'ah ada 3 jenis bid'ah. Bid'ah di segi bahasa lughawiyah, bid'ah di segi di segi istilahiyah, dan bid'ah dari segi amaliyah. Bid'ah dari segi bahasa dia ada 5 pula. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah harus, bid'ah makruh, bid'ah haram. Itu dalam lughawiyah, dan bid'ah dalam istilahiyah, dan bid'ah dalam amaliyah. Dia banyak pula. Tak semua bid'ah tu sesat, salah. Tak semua bid'ah tu sesat. Jadi bila hukum bid'ah, kullu dalalatin wa kullu dalalatin finnar, bid'atun wa kullu dalalatin finnar. Nanti kita akan terangkan di dalam bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dalam bab kelima dalam Kitabul Iman nanti, insyaAllah. Khair. Jadi Abu Bakar kata tak boleh, mana boleh buat macam tu. Umar pun pergi perlahan dia kata tak. Syekh, dia kata tak boleh. Nanti anak cucu kita tak boleh baca Quran ni, Quran tak ada ni untuk anak cucu kita. Maka Sayyidina Abu Bakar enggan kerana ia tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga atas gesaan Umar pun gesah sikit-sikit dengan cara halus tu. Sayyidina Umar akhirnya Sayyidina Abu Bakar terbuka hati, syarah sadarna, hati terbuka dan bersetuju. Beliau telah memanggil Zaid bin Sabit. Panggil Zaid bin Sabit sebab Zaid bin Sabit ialah Department Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menulis wahyu Nabi. Panggil Zaid bin Sabit. Semua benda tu duduk dengan Zaid. Semua bahan-bahan duduk dengan Zaid bin Sabit. Panggil Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mashaf. Sayyidina Nabi Zaid bin Sabit katakan, jika Zaid bin Sabit pun kata tak, jika disuruh untuk memindah gunung lebih mudah daripada mengumpul Al-Quran. Aku tak boleh buat kerja ni, susah, dia kata. Nabi tak buat, nak suruh kumpul dalam sebuah Quran, mana boleh. Oleh itu Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar perintah juga, maka Zaid bin Sabit pun buat. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar digelar Jami'ul Quran Awal, pengumpul Al-Quran yang pertama.
Jadi pengumpul Al-Quran kedua zaman Sayyidina Uthman. Orang Arab, dia ada 7 lughah, dia ada 7 dialek. Jadi Al-Quran diturunkan dengan lughah Quraisy. Orang Hawazim, orang orang Tamim, orang Yaman. Banyak yang Arab ni dia tak boleh baca dengan dialek Quraisy. Dia kena baca dialek dia. Sebab itu di zaman Nabi, walaupun Al-Quran diturunkan dengan lughah Quraisy, tapi dibenarkan membaca oleh Nabi dengan 7 lughah. Dia panggil sab'atul huruf. 7 lughah. Ni dalam Kitabul Ilmu saya ceritakan. Buka muka surat 526. Buka. Sebab tu kena ada kitab depan mudah. Muka surat 526. 526. Hadis kan 238. Buka muka surat 526 Kitabul Ilmu, hadis kan 238 bracket 41 dalam Kitabul Ilmu. Okey. Al-Quran diturunkan dengan 7 lughah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam unzila al-Qur'anu ala 7 ahrufin likulli ayatin minha dhahrun wa batnun likulli haddun mutla'un, rawahu fi syarh sunnah. Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Bagi setiap ayat terdapat makna zahir dan batin, dan bagi setiap ada hadis syar'i. Hadis syar'i ada penjelasannya. Okey. Jadi 7 huruf ni ulama telah mentafsir. Sebahagian mengatakan maksudnya 7 benua. Al-Quran ditujuh 7 huruf, 7 benua. Dalam dunia ada 7 benua. Seluruh dunia lah Al-Quran. Untuk seluruh dunia. Ataupun dalam terdapatnya 7 ahkam. Ahkam fardu, wajib, sunat, haram, mustahab, semua ada ahkam. Makruh, haram, ada 7. Ketiga ialah tafsir masyhur. Iaitu ketiga ialah 7 bahasa Arab. Bahasa Arab mempunyai dialek bahasa yang tertentu. Setiap kabilah mempunyai dialek yang berbeza. Macam kita lah, orang Kelantan, orang Ganu, orang Utara, Ike, orang Kelantan kata. Ganu kata ikang. Jadi bahasa dia beza-beza. Jadi dialek dia masing-masing. Okey. Jadi 7 lughah yang dimaksudkan itu Quraisy. Quran diturunkan dengan Quraisy lah. Quraisy, Huzair, Saqif, Hawazim, Tamim dan Yaman. Ini ialah qaulil rajih. Diturunkan dengan daripada langit pertama ialah lughah Quraisy. Akan tetapi disebabkan kabilah yang lain merasa susah untuk membacanya dengan lughah Quraisy, maka Nabi telah berdoa agar Al-Quran boleh dibaca dengan lughah yang lain yang telah lalu dibenarkan. Sehingga di zaman Uthman telah menghadkan penulisan resam Al-Quran hanya dengan 1 lughah sahaja, lughah Quraisy. Okey, sudah di situ. So kita balik pada muka surat 147 balik. Kadang-kadang satu cerita ni dia balik cerita di sana. Sebab tu penting kitab ni kena ada. Sebab saya nak ceritakan satu-satu benda, saya tak cerita setiap tempat saya cerita perkara-perkara tu. Setiap tempat hanya diceritakan pada benda tu saja. Kalau nak cerita setiap tempat kena cerita benda tu, dia tak jadi 10 jilid dia kena jadi berpuluh-puluh jilid. 10 jilid pun tak ada siapa nak beli. 10 jilid tak apa siapa nak baca pula. Begitu. Jadi di zaman Sayyidina Uthman, kita membaca perenggan kedua. Di zaman Sayyidina Uthman, muka surat 147 balik. Di zaman Sayyidina Uthman, Islam telah tersebar dan ramai orang ajam telah memeluk Islam. Dah lah orang Arab bolak banyak bahasa orang ajam. Dia kata aku nak baca Quraisy, aku nak baca Huzair, aku nak baca Tamim, aku nak baca ni, dia kata. Begitu. Jadi orang Islam, orang ajam, Arab dan ajam. Orang Arab ni dia nakal. Kenapa dia nakal?
Orang Arab ni dia nakal. Kenapa dia nakal? Orang Arab dia panggil kita orang ajam. Ujmah. Ujmah ni maksudnya bisu dan tuli. Puak-puak bisu, puak-puak tuli, dia kata. Kaum bisu dan tuli. Orang Arab ni dia nakal. Dia kata kita ni orang bisu dan tuli. Tak boleh. Orang tak ada bahasa. Bahasa sebenarnya bahasa Arab. Masya Allah. Begitu. Jadi jadi zaman tu orang ajam. Di zaman Sayyidina Abu Bakar masih dibenarkan lagi membaca dengan lurah tujuh lurah tadi untuk tidak mendatangkan kekeliruan bagi orang ajam. Orang ajam dia nak baca hak mana dia tak tahu. Sayyidina Osman zaman kekhalifahannya telah memanggil Zaid bin Sabit balik, Abdullah bin Zubair dan Sa'id ibnu As dan Abdul Rahman bin Haris. Ni 3 orang PhD, ni doktor dalam bahasa Quraisy. Zaid bin Sabit ialah orang Madinah. Dia bukan daripada Quraisy, walaupun dia ketua departmen pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Quraisy. Sebab tu Sayyidina Osman tetapkan 3 orang ni, doktor Quraisy ni, profesor Quraisy ni. Kita panggil profesor lah sekarang ni senang. No, orang-orang bisu Quraisy. Orang-orang yang bahasa dia, lisan Quraisy. Siapa? 3 orang ni bersama dengan Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Sa'id ibnu Al-As dan Abdul Rahman bin Haris bin Hisham untuk mengumpul Al-Quran dalam satu mashaf dan dikekalkan dengan lurah Quraisy sahaja. Mashaf ini kita namakan Resam Osmani. Oleh kerana itu Sayyidina Osman digelar Jami'ul Quran As-Sani, pengumpul Al-Quran yang kedua. Beliau memberitahu kepada 3 orang Quraisy yang bersama Zaid bin Sabit, bahawa jika berlaku ikhtilaf, perselisihan dalam kalangan mereka, maka hendaklah Al-Quran itu ditulis dengan lugah Quraisy. Sebenarnya saya nak bincangkan perkataan ikhtilaf dan khilaf. Tak apa, saya bincang bab lain semula. Jadi perselisihan dalam kalangan mereka, hendaklah Al-Quran itu ditulis dengan lugah Quraisy. Kemudian semua nuskah yang lain dibakar. Nuskah Sayyidina Osman ini telah disalin dan dihantar ke Mekah, ke Syam, ke Yaman, ke Bahrain, ke Basrah, ke Kufah, dan satu disimpan oleh Sayyidina Osman. Sebenarnya zaman Osman ni Quraisy dah, tapi bahasa Arab masa tu tak ada baris, tak ada titik. Tuan-tuan tengok tak? Pernah tengok kitab lama, dia tak ada baris, tak ada titik. Ada baris, ada titik ni pun, ada i'rab ni pun kita tak boleh baca. Dulu bahasa Arab, ba, dia tak ada titik. Macam mana nak baca ba? Tak ada titik. Tak ada titik, tak ada baris. Tak ada titik, ta tak ada titik, jim tak ada titik, kha tak ada titik, ya tak ada titik, ya tak ada titik. Macam-macam. Quran yang ada Osman buat tu, Resam Osmani tu tak ada titik lagi tu. Dia ada 5 proses lagi. Dia ada 5 proses lagi untuk menghasilkan dia ada 5 proses lagi. Dia ada 5 proses lagi. Dia ada 5 proses lagi untuk tak ada titik. Jadi Profesor Abdul Rauf daripada Profesor Abdul Rauf. Profesor Abdul Rauf ni, dia nanti esok saya akan ambil satu kata-kata daripada Profesor Abdul Rauf. Dia kata ada 5 jenis lagi yang penyusunan. Mula-mula nuqtatul i'rab, lepas tu nuqtatul i'jam, lepas tu dia ada huruf, nambung, sambungan dan sebagainya. Sebab masa kita nak habis dah. Nanti esok saya akan janji, saya beritahu, saya akan baca sedikit tentang Al-Quran ni. Bahan dia tak ada macam mana, saya terlupa tadi.
Saya duk cari dah Profesor Abdul Rauf tu, saya baru jumpa daripada Profesor Abdul Rauf dalam kajian Al-Quran di Universiti UPM. Beliau menyatakan demikian. So masa kita pun dah pendek, nanti esok saya baca apa ya. Jadi dia ada 5 susunan lagi. Dia mula-mula Nuqtatul I'rab yang dibuat oleh siapa? Abu Aswad Amanana. Lepas tu Nuqtatul I'jam, Nuqtatul I'rab. Nuqtatul I'rab, nuqtah tu menunjukkan i'rab. Tak menunjukkan, nuqtah tu menunjukkan i'rab, tak menunjukkan huruf lagi, menunjukkan i'rab saja. Lepas tu Nuqtatul I'jam, lepas tu titik tu menunjukkan huruf. Lepas tu disusun ada sort, ada apa semua tu di 5 proses lagi yang dibuat oleh ulama sehingga terhasilnya Mashah Al-Quran pada kita sekarang. So esok saya akan baca fakta tu insya-Allah sedikit. Masa dah pendek, jadi kita tak nak ambil masa panjang lah dengan tuan-tuan. Nuqtatul I'rab ni. Dia ada 5 proses lagi sebab di zaman Osman radhiyallahu anhu ialah tak ada baris lagi. Quran yang tak ada baris lagi, tak ada titik lagi. Nak baca macam mana tak tahu. Jadi alhamdulillah pengorban iaitu ulama-ulama yang telah begitu berjasa, ulama-ulama nahwu yang telah mengumpulkan, telah mengi'rabkan Al-Quran, membariskan Al-Quan, buat mari mat, buat mari apa 5 proses lagi yang dialami, yang mana Allah telah mengatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran tadi. Jadi contohnya Resam Osmani. Resam Osmani ni Al-Alami, Al-Alami, tak ada alif di situ, dia pakai mat saja. Itu sebenarnya dalam penulisan dia ada khat. Khat tidak menunjukkan resam. Setiap khat boleh jadi Resam Osmani. Khat sudus, khat sulus, khat raqa'ah dan macam-macam lagi setiap penulisan tadi. Macam kitab kita kan, kitab saya tu kan di belakang tu, dia ada khat tu. Dia ada khat. Di sini ni sini ni hadis ni dalam khat kufi. Taraktu fikum amrain. Bukan bunga tu hadis tu dalam khat kufi tu. Saya ambil daripada Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ditulis Quran, ayat Quran. Di sini saya labelkan macam tu. Dia ada 5 proses lagi. InsyaAllah saya akan baca sedikit fakta tu insyaAllah daripada Profesor Abdul Rauf daripada kajian. Itu dia tunjuk 5 jenis lah. Okey, Masya Allah. Jadi itu pembaca Al-Quran. Jadi ulama telah menyatakan bukan saja baca Al-Quran mesti mengikut Resam Osmani, akan tetapi tulisan juga ditulis dengan tulisan Resam Osmani. Resam Osmani bukan khat kerana ia boleh ditulis dengan apa jenis khat. Tapi pendapat ulama Najdi mengatakan Resam Osmani itu khat. Itu ikhtilaf lah. Dalam Resam Osmani pula, dalam resam ini pula ada 10 kiraat. Dalam Quraisy ni ada 10 kiraat. 7 kiraat tawatur dan 3 kiraat masyhur. Imam Syatibi bawa 7 kiraat masyhur, 7 kiraat tawatur. Cuma Imam Al-Jazari ada 2 kan, matan tajwid dan matan jazari itu. Satu matan jazari dan satu kiraat jazari. Dia ada bawa 3 lagi pula. Tiba Imam Ghazali bawa dia ada 2 jazari. Ini orang rumah saya mengajar matan jazari untuk ilmu tajwid. Untuk sanad dengan Syekh Qurajim Rajih rahmatullah, Syekh Qurajim Rajih dapat barakatuhum. Masya-Allah, tahun lepas ada ibu-ibu yang dapat beratus-ratus sanad dia daripada Syekh, dan belajar dengan rumah saya lah. Rumah saya dia ada sanad. Okey di situ. Jadi dia ada 7 pula lurah, dia ada 7. Dan ada 7 pula dia ada setiap riwayah ada 2 tarik pada peringkat pertama dan peringkat kedua. Jadi keseluruhannya kiraat ada 80 kiraat dalam Quraisy ni. Kiraat Asyarah ni, kiraat Sabah Asyarah ni 7 kiraat, 10 kiraat. Dalam tu dia ada kiraat, dia ada 80 kiraat. Kiraat hak masyhurnya hak dalam 80 tu kiraat Imam Hasim, kiraat Imam Hafiz lah, riwayat Imam Hafiz. Kiraat Imam Asim lah, Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, tarik Imam Syatibi. Imam Syatibi yang memulakan tarik tadi, itu yang baca kiraat Hafiz lah, kita panggil sekarang kiraat Hafiz. Dan kiraat Warsh di Malaysia ni, kiraat Warsh dibaca oleh satu masjid saja di Meru yang dibaca oleh imam dia, mazhab Imam Syafi'i, nama Hambali, baca kiraat Warsh Maliki. Satu ketika Sayyidina Umar telah membaca Taurat di depan Nabi SAW bahasa Arab oleh Yahudi.
Satu ketika Umar hendak membaca Taurat yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Yahudi. Sayyidina Umar meminta izin untuk membaca Taurat di hadapan Nabi, dan Nabi diam. Lalu difaham oleh Sayyidina Umar bahawa baginda memberi izin kepada beliau untuk membaca. Setelah membacanya sehingga berubah wajah Rasulullah disebabkan kemarahan Sayyidina Abu Bakar telah menegur Sayyidina Umar kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengenai kemarahan Nabi. Sayyidina Abu Bakar telah menegur Sayyidina Umar mengenai kemarahan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila baca Taurat tu muka Nabi merah padam. Umar kata, Taurat ni ya Rasul, Taurat ni. Nabi diam. Umar ingat Nabi bagi. Dia pun baca, muka Nabi merah padam, marah Nabi. Umar berkata, Abu Bakar, buat macam tu. Umar tengok muka Nabi tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Lepas tu Nabi kata, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Sebenarnya bukan masalah kitab. Jika pembawa kitab, sahibul kitab tu Musa AS hidup zaman sekarang, dia tak berjaya tanpa mengikuti. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung esok sedikit lagi tentang Al-Quran yang dibawakan di situ disebab 5 proses lagi untuk membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT bagi taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, warih-warah kami, datuk nenek kami, asatizah kami, guru-guru kami, talamizah kami, anak-anak murid kami, anak isteri kami, dan seluruh umat muslimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tunaikanlah hajat bagi mereka yang berhajat. Ya Allah, ada mereka yang mana memohon doa untuk daripada kami untuk mereka, ya Allah, dan siapa saja yang memohon daripada kami terhadap kami, ya Allah, dan ya Allah memohon untuk keperluan mereka, ya Allah, Engkau sahaja yang dapat menunaikan segala jawas hajat mereka. Tunaikanlah hajat-hajat kami, ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami, ya Allah, Engkau sahaja yang boleh menunaikan hajat kami, ya Allah. Ya Allah, padamu, ya Allah, kami menyembah, ya Allah, padamu lah kami meminta pertolongan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, dan khususnya, ya Allah, penyakit COVID-19 ni hindarilah, ya Allah, daripada dunia ini secepat mungkin, ya Allah, supaya kami dapat hidup dengan tenteram, aman, damai. Ya Allah, mungkin ia disebabkan dengan sebab dosa-dosa kami, ya Allah. Maka ampunilah kami, ya Allah. Kami menyesali terhadap dosa-dosa kami, ya Allah. Kami berjanji tidak akan buat lagi, ya Allah, dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan aku akan datang kami bercita-cita untuk tidak melakukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.